Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana semua sudi hadir pada pagi ini. Jadi untuk memberkati program kita pagi ini, saya minta Umi, Umi tolong bacakan doa. Boleh Umi? Boleh. Okey, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Umi, adik Umi kerana sudi membacakan doa. Jadi seperti biasa kita bersiaran pagi ini ialah 1 jam. Tapi seperti yang awak maklum ialah 30 minit ialah untuk online dan manakala 30 minit kemudian ialah offline. Jadi pagi ini kita akan bersiaran dengan tajuknya ialah amanah. Tajuk pelajaran akhlak iaitu amanah tonggak kesejahteraan. Amanah tonggak kesejahteraan. Okey. Amanah dari sudut bahasa. Sudut bahasa maksudnya ialah tunai janji. Manakala pada istilahnya pula ialah setiap suatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan juga kerahsiaan. Kalau ikutkan pada hari ini, Ustaz ingin membuat ulang kaji, tajuknya ialah ikhlas. Tapi bila Ustaz belik-belik soalan perasaan untuk pertengahan tahun nanti, jadi Ustaz rasakan kita tak apa, Ustaz kena ambil tajuk ini sebagai tajuk yang kita perlu belajar pada hari ini kerana tajuk ikhlas itu telah kita lihat semasa PKP 2.0 sebelum ini. Okey. Apakah dalil? Dalil beramanah. Apakah dalil untuk seseorang itu menjadi amanah? Ataupun apakah hukum seseorang itu bersifat dengan amanah? Maka hukumnya adalah wajib. Kerana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Iaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak. Maka ayat ini menjadi dalil dan juga petunjuk bahawasanya amanah itu merupakan wajib. Dan juga dalil juga daripada hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhum man khanaka. Iaitu tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi kedua-dua dalil ini merupakan dalil kewajipan
bagi seseorang itu menunaikan amanah. Tak boleh tidak seseorang itu tak boleh tak beramanah. Mesti beramanah kerana dalil-dalil yang telah dinyatakan tadi. Dua daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Manakala apakah kepentingan sifat amanah? Yang pertama, pengurusan baik dan juga lancar. Orang yang beramanah, bila dia beramanah, maka pengurusan itu menjadi baik dan juga lancar. Sebagai contoh, saya Ustaz memberikan amanah kepada contohnya Ku Danish menjadi ketua tingkatan. Maka Ku Danish akan melaksanakan amanahnya dengan baik. Maka pengurusan kelas, contohnya ataupun Ustaz kata, okey, Ku, boleh tak tolong Ustaz, tolong maklumkan kepada pelajar lain bahawasanya esok ada kelas. Jadi, dengan amanah itu yang Ustaz berikan kepada Ku, maka Ku pun sampai kepada semua orang, maka itu akan menyebabkan pengurusan kelas akan menjadi baik. Kalau contohnya Ku tak nak, aku diam saja, biarlah orang lain tu, aku seorang saja masuk kelas. Jadi itu akan menyebabkan ketidaklancaran di dalam kelas kita. Okey. Yang kedua, dipercayai dan juga disenangi. Orang yang menunaikan amanah, mereka ini adalah orang yang dipercayai. Orang suka berkawan dengan dia sebab dia amanah. Kalau yang jenis pecah amanah, yang suka mungkir janji, orang bagi duit pun dia hilangkan duit, maka orang macam ni, orang tak suka berkawan. Orang kata, apa ni? Orang bagi duit, dia hilangkan duit. Maka orang tak suka dan tak percaya. Okey. Yang ketiga ialah tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman. Orang yang menunaikan amanah ialah orang yang sempurna imannya. Manakala yang keempat ialah mudah melintas di tiang sirat. Orang yang mana beramanah, orang itu ialah orang yang mudah melintas siratal mustaqim. Okey. Itu merupakan kepentingan orang yang bersifat dengan amanah. Manakala bagi cara ataupun implikasi bagi orang yang tidak beramanah. Cara mengamalkan amanah ialah pertama mematuhi suruhan dan juga meninggalkan larangan Allah. Okey? Mematuhi suruhan dan juga meninggalkan larangan Allah. Itu ialah cara untuk mengamalkan sifat amanah. Yang kedua ialah memelihara penampilan diri. Orang yang bersifat amanah ialah orang yang suka menjaga penampilan diri, tidak suka menjadikan dirinya ditohmah ataupun dicaci dan dicela. Jadi orang yang begini akan memberikan amanah ke orang, akan percaya kepada dia. Yang ketiga, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Okey.
Orang nak jadi orang beramanah ni mesti orang yang berdisiplin. Sebab itulah kita lihat pemimpin-pemimpin yang dilantik semuanya ialah pemimpin yang benar-benar menjaga amanah, benar-benar menjaga integriti diri. Yang keempat ialah bersungguh-sungguh dan juga rajin. Orang yang amanah ni ialah orang yang sungguh-sungguh, orang yang rajin dan bukannya orang yang main-main. Jadi apakah implikasi terhadap orang yang tidak menjaga amanah? Akan menjejaskan iman. Sebab apa menjejaskan iman? Sebab orang itu tidak menjaga suruhan Allah. Tidak mematuhi apa yang Allah larang dia buat. Jadi orang macam ni menjejaskan iman. Tidak diredai oleh Allah. Bila dah tak patuh suruhan Allah, maka Allah marahlah. Yang ketiga, hilang kepercayaan orang ramai. Orang tak percaya lagi dengan dia. Orang kata, apa dia ni? Orang tak percaya dah. Orang tak percaya dah. Jadi, orang macam ni, maka hilang kepercayaan daripada orang ramai. Contohnya kan. Sebab itulah, dalam masalah menjadi pemimpin, tak kira lah pemimpin walaupun pemimpin sekolah, kelas sekalipun. Ustaz lantik contohnya, orang ni jadi penolong ketua, orang ni jadi SU, orang ni jaga bahagian keceriaan contohnya. Maka amanah itu adalah amanah. Jadi contohnya bahagian keceriaan tak buat apa yang sepatutnya dibuat dalam kelas. Dibiarkan kelas begitu saja. Maka orang tak percaya. Saya tak nak percaya lagi lah orang ni sebab apa? Kita dah bagi tugas tapi dia tak nak. Maka hilang kepercayaan. Okey. Amanah terhadap keluarga. Bagi amanah terhadap keluarga, pertama taat pada ibu bapa. Nak jadi orang yang beramanah dalam keluarga ni taat pada ibu bapa, bertanggungjawab, menyayangi adik-beradik, memastikan adik-beradik melaksanakan segala perintah Allah dengan sempurna. Okey. Kalau seseorang itu yang mana yang tidak menjaga amanah dalam keluarga. Contoh maka dia akan jadi anak derhaka, mencemarkan nama baik keluarga, hubungan keluarga, menjadi renggang, melahirkan anak yang tidak mengenal budi, dibenci oleh adik-beradik. Sebab tidak jaga amanah. Adik-beradik tak suka. Sebab itulah kadang-kadang ada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang mari jumpa ustaz. Ustaz, kenapa saya ni selalu saja adik-beradik saya buat tak percaya pada saya ataupun suka bergaduh dengan saya? Maka jawapan pertama ialah cuba tanya balik diri kita. Okey? Cuba tanya diri kita. Adakah kita jaga tak hubungan kita dengan adik-beradik? Adakah kita selalu bertanya khabar? Dia ustaz, saya selalu tanya khabar. Saya selalu sembang dengan adik-adik. Saya suka itu dan ini. Tapi sebab itulah yang menyebabkan kadang-kadang ada sesuatu bila ada sesuatu maka cepat marah. Tapi kita duk salahkan adik-beradik kita. Tapi kita tak sedar. Kadang-kadang kesalahan itu berpunca daripada adik kita, daripada diri kita. Okey. Amanah terhadap masyarakat. Kalau kita dalam masyarakat pada hari ini contohnya sekolah kita. Sekolah itu sebagai satu masyarakat lah. Menghormati jiran, guru, rakan masyarakat sekeliling. Menyertai program kemasyarakatan.
Kalaulah kita tak campur dengan masyarakat, kita tak hormat orang, tak hormat warga sekolah bagi contoh. Kita berjumpa dengan warga sekolah, kita ada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita dalam kelas, kita tak hormat dia. Maka masyarakat tidak harmoni, bergaduh sana, bergaduh sini. Macam kes dua minggu lepas berlaku pergaduhan dalam sekolah kita. Ada berlaku pergaduhan dalam sekolah kita yang menyebabkan mereka yang bergaduh itu semuanya telah digantung sekolah. Sebab apa? Sebab tidak menghormati. Saya tak hormat awak, awak tak hormat saya. Akhirnya bergaduh. Yang kesesalaan awam akan terganggu. Okey? Menyebabkan jadi huru-hara kat sekolah. Ustaz apa tu gaduh-gaduh tu? Jadi tak aman kalau kita untuk berada di sekolah. Jadi yang akhirnya yang menyebabkan kita saja yang rugi. Okey, itu merupakan cara mengamalkan sifat amanah dan juga implikasi jika tidak beramanah. Okey, sekarang ni Ustaz nak awak semua salin balik dalam pada aktiviti tu, aktiviti nombor 1. Sediakan senarai semak untuk dinilai oleh ibu bapa, rakan dan diri anda. Okey, analisis dapatan untuk muhasabah sifat anda, sifat amanah anda. Jadi awak buatkan satu jadual macam ni. Lepas tu awak tuliskan. Contohnya perkara, suruhan dan larangan Allah. Awak buat ke tak? Awak buat. Okey. Sempurna ataupun tidak sempurna? Sempurna. Okey, tanda sempurna. Okey. Ini merupakan kerja rumah. Kerja rumah yang perlu awak selesaikan pada hari ini. Dan Ustaz kalau boleh, Ustaz nak awak bagi yang dah siap. Yang dah siap, nanti Ustaz tolong snapkan gambar, nanti Ustaz berikan link ataupun awak WhatsAppkan ke dalam grup kelas kita. Grup satu ikhlas dan juga satu setia. Snapkan gambar kerja yang awak telah buat, terutamanya senarai semak ini. Ustaz nak tengok dalam kelas kita ni ada tak pelajar yang benar-benar beramanah? Ustaz nak tengok. Ustaz nak tengok. Kalau ada berapa orang yang amanah? Tak ada berapa, sempurna ke tidak? Okey? Tolong siapkan kerja ini. Dan apakah tindakan yang patut anda lakukan jika berhadapan dengan situasi berikut mengapakah? Ini tak perlu. Ini tak perlu. Jadi Ustaz nak yang ni awak buat, siapkan. Hari ni Ustaz nak tengok, siapkan. Sebab ini penting. Ustaz nak tengok anak murid Ustaz ni amanah ataupun tidak. Kalau yang benar-benar beramanah, Ustaz rasa Ustaz nak lantik dah dia jadi, nak cadangkan nama dia sebagai pengawas. Sebagai contoh. Sebab dia amanah. Kalau yang mana suam-suam saja amanahnya, rasa nak bagi jadi pengawas, nak calon pengawas pun tak nak. Sebab apa? Sebab tidak beramanah. Orang yang pengawas ni ialah orang yang amanah. Ataupun orang yang mana ada yang melaksanakan amanah dengan betul, baik, insya-Allah, seperti mana yang Ustaz katakan tadi, dapat melintas siratal mustaqim dengan baik dan lain-lain. Sebab apa? Dia adalah orang yang baik. Okey. Seterusnya kerja rumah yang kedua ialah penilaian. Soalan nombor 1. Okey.